pegangmu teguh, sinar cahaya satukan jiwa. Satu hati untukmu berdiri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita gunungkan semangat sejiwa. Walau di mana saja berada, tak punya
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Mencari timba si anak dara di bawah sarang pohon tempua. Mohon izin menerus bicara, kembali berdiskusi buat semua. Agenda seminar SKIK 21 digerak setapak lagi dengan slot pembentangan utama. Majlis SKIK 21 menyantuni dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Hajah Azizah binti Husin, Ketua Sektor Hubungan Luar Antarabangsa IPG Kampus Sultan Mizan sebagai moderator untuk pembentangan utama pada petang ini. Mohon persila. Terima kasih juruacara yang sangat setia. Yang berbahagia, pembentang utama kita iaitu Datuk Haji Kamarudin bin Muhammad Noor, Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, semua pengarah-pengarah, dekan-dekan, penganjur bersama seminar ini, para cendekiawan, pembentang-pembentang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu atau ringkasnya KADA adalah singkatan daripada Kemubu Agricultural Development Authority yang telah ditubuhkan pada tahun 1972. Okey, sekarang KADA diterajui oleh Datuk Haji Kamarudin bin Muhammad Noor. Mungkin ramai yang telah mengenali beliau, namun sebaiknya saya perkenalkan secara ringkas supaya kita lebih mengenali. Beliau berasal dari Pasir Putih, Kelantan, mendapat pendidikan awal di sekolah rendah dan sekolah menengah juga di Pasir Putih, iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah kamil. Seterusnya menyambung pengajian di Universiti Melaya. Pengalaman kerjaya, beliau telah banyak berkhidmat di beberapa tempat sebagai pengarah. Contohnya, pengarah syarikat Malaysia Arab Trade Investment, pengarah Dialog Group Berhad, pengarah Right Balance Sdn Berhad, pengarah LNG Berhad dan lain-lain lagi ya. Baik, dalam masa yang sama, beliau juga banyak terlibat ataupun melibatkan diri dengan masyarakat tempatan dan juga antarabangsa. Antaranya ialah beliau terlibat dengan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM sejak remaja lagi. Kemudian beliau juga terlibat dengan Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM dan beliau pernah mewakili menteri-menteri luar Islam ke negara-negara seperti Bangladesh, Kuwait, Moskow dan lain-lain. Di samping itu beliau juga aktif dalam politik demi untuk kesejahteraan rakyat. Tahniah Datuk kerana diberi amanah menerajui KADA dan kami amat gembira untuk mendengar bagaimana KADA berperanan dalam masyarakat khususnya dalam pendidikan dan kesejahteraan insan. Untuk makluman Datuk dan semua pendengar, peranan KADA ini perlu disebarluaskan kepada rakyat Kelantan khususnya. Ini kerana ramai masyarakat yang tidak terlibat dengan pertanian kurang mesra dengan peranan KADA ini. Oleh yang demikian, kita bawakan pengerusi KADA Kelantan ke pentas akademik untuk sama-sama mendengar peranan yang dimainkan oleh KADA demi kesejahteraan insan lebih-lebih lagi di musim pandemik 19 ini ataupun pandemik COVID-19 ini. Pak Tua menyemai padi, padi mahsuri, padi malinja. Hadirin menanti sedari tadi mendengar Datuk bermadah bicara. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Datuk Haji Kamarudin bin Muhammad Noor. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Dr. Azizah atas jemputan dan juga pengenalan yang sangat baik. Jadi saya apabila mendengar sedikit sebanyak Dr. Azizah sebut tentang saya pun jatuh hati dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang saya hormati Datuk-Datuk yang
yang berbahagia tuan-tuan, perempuan, para peserta seminar yang sangat saya hormati. Pertamanya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kami di KADA kepada pihak penganjur, ini Majlis Dakwah Negara atas kesudian menjemput saya bagi mewakili KADA untuk menjelaskan sedikit banyak tentang peranan KADA dalam misinya dan dalam usahanya untuk meningkatkan pengeluaran makanan terutamanya di Kelantan dan juga untuk bekalan makanan di peringkat nasional. Saya ingin membagikan presentation saya ini kepada 1, 2, 3, 4 dan 5 bahagian secara ringkasnya. Ini yang pertama sedikit banyak tentang pengenalan. Tapi sebelum pada itu saya ingin memetik sepotong ayat Al-Quran Karim dari surah Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa aghazznahum bima kanu yaksibun. Yang bermaksud, dan Tuhanmu berfirman, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami. Lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Sedikit berkenaan dengan sejarah penubuhan KADA. KADA ditubuhkan mengikut satu akta Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu ataupun dikenali juga dengan nama KADA ini Kemubu Agricultural Development Authority pada tahun 1972 dengan tujuan pertamanya untuk memajukan, menggalakkan, memudahkan dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam kawasan Kemubu. Ini saya petik daripada akta tersebut ya. Jadi bahasa pun agak sedikit lama sikitlah. Yang keduanya untuk merancang dan mengusahakan dalam kawasan Kemubu apa-apa kemajuan pertanian sebagaimana yang dibutuhkan padanya oleh negeri. Jadi telah tercatat di situ kerjasama antara pihak berkuasa pusat dengan pihak berkuasa negeri hendaklah dijalin. Diperlukan adanya kerjasama oleh kerana pada dasarnya dan pada asasnya tanah yang diperlukan untuk tanaman padi adalah di bawah bidang kuasa negeri. So alhamdulillah dalam hal ini pada masa ini kerjasama antara KADA dengan pihak negeri, pihak berkuasa negeri amatlah mesra dan baik sekali. Misi dan visi. Visi kita ialah untuk menjadi satu agensi peneraju dalam bidang agro makanan ke arah melahirkan golongan sasar yang berpendapatan tinggi. Itu visi kita. Dan misi ke arah mencapai visi tersebut ialah pertamanya pengeluaran agro makanan sebagai urusan utama KADA. Ini dalam proses work in progress, maknanya sedang kita lakukan. Sistem pentadbiran yang berkualiti, efisien, berteknologi dan integriti juga sedang kita laksanakan. Yang ketiga, penerokaan pasaran di dalam dan di luar negara. Ini belum kita mulakan kerana kita perlu
menyiapkan prasarana dan juga asas-asas penting sebelum kita menyorok ke pasaran di luar negara. Yang keempat, mempertingkatkan keupayaan petani dan usahawan tani berdaya saing dan inovatif. Yang juga sedang kita lakukan. InsyaAllah nanti pencerahan lebih lanjut akan saya berikan kemudian. Kelima, pewujudan persekitaran kerja yang kondusif dan peningkatan tahap kepuasan pekerja sebagai komitmen kada untuk melahirkan pekerja berkompetensi dan setia. Juga dalam proses artinya dalam pelaksanaan sekarang. Dan yang keenam, pembangunan kegiatan yang mampan. Juga work in progress ya, dalam proses. Seperti yang disebut di dalam akta, tujuan utama kada diwujudkan adalah untuk membangun industri makanan yang berasaskan kepada pertanian. Dan makanan yang utama yang menjadi tumpuan kada ialah mengenai pengeluaran beras. Beras pula menjadi makanan utama rakyat Malaysia. Dan beras juga menjadi sebahagian daripada makanan yang dimasukkan dalam senarai makanan yang ada kaitan dengan security negara. Yang ketiganya, kada sebagai jelapang padi negara, kada turut menjadi pengeluar bahan makanan lain selain padi, dan menjadi misi kita juga, menjadi matlamat kita juga lah untuk meningkatkan hasil dan pendapatan mereka yang terlibat di dalam bidang tanaman padi. Maklumat asas berkenaan dengan data yang ada di dalam kada ini ialah pertamanya tentang keluasan padi sebanyak 26,833 hektar. Ini keluasan yang ada sekarang. Masa kada diwujudkan pada tahun 1972 dulu, kawasan yang diperuntukkan untuk kada ialah 36,000 lebih. 36,000 hektar lebih. Sekarang tinggal 26,833 hektar. Mana perginya 10,000 hektar? Kita hilang 10,000 hektar. Kita hilang kepada pembangunan, kepada projek-projek pembangunan. Bandar baru, jalan raya, institusi-institusi pengajian tinggi, perkampungan. Jadi dalam tempoh 48 tahun sejak kada ditubuhkan sehingga sekarang, kita telah hilang 10,000 hektar. Jadi dalam hal ini kada sedang berusaha giat dengan kerjasama daripada kerajaan negeri untuk mencari kawasan baru untuk dimasukkan dalam kawasan kada bagi menebus balik sejumlah yang telah hilang dulu. Di dalam kawasan kada kita ada 6 pejabat kada jajahan, dan di bawah kada juga ada 13 persatuan petani kebangsaan PPK, Pertubuhan Peladang Kawasan, Pertubuhan Peladang Kawasan PPK 13 semuanya. Dan dari segi kawasan parlimen, dalam kawasan kada kita ada 6 kawasan parlimen dan 17 kawasan DUN. Seramai 7,722 petani terlibat dan purata luas bagi setiap petani ialah 3.58 hektar. Bercakap tentang usaha untuk mewujudkan kesejahteraan insan, kesejahteraan manusia. Tidak dapat kita nafikan
bahawa yang nampaknya utama bagi manusia ini dalam proses dalam rangka usaha untuk mewujudkan keadaan yang aman, tenang, selesa, bahagia ialah makanan yang cukup. Makanan yang cukup ada kaitannya dengan ketenangan jiwa. Al-Quran di dalam surah Al-Quraisy di hujung surah tersebut sepotong ayat allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yakni Tuhan yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Saya boleh kita panjang dan saya percaya tak perlu sebab kita semua dah tahu pentingnya soal makanan. Dan dalam agama kita pun makanan ini di antara yang utama. Bahkan ahli-ahli fiqh boleh menjelaskan lebih lanjut lagi bagaimana setengah-setengah daripada hukuman kifarah dalam suatu hal ada kaitannya dengan makanan. Bagi makan kepada seramai mungkin ya 40 orang ke 60 orang mengikut apa-apa yang kesilapan kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dikaitkan makanan dengan kesejahteraan. Jadi kita dalam kadar ini makanan utama yang kita hasilkan ialah padi. Padi untuk makluman Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini kita mensasarkan pengeluaran padi sebanyak 320,000 tan dengan kadar pengeluaran 6,000 tan per hektar dan keluasan sehingga 54,000 hektar bagi mencapai tahap sara diri negeri sebanyak 70%. Ini dua musim ya. Jadi peningkatan pengeluaran komoditi padi menerusi konsep ladang merdeka, estate padi dan usaha perseorangan ataupun keluarga yang mengerjakan tanah masing-masing dengan bantuan kadar dalam pelbagai bentuk. Ladang merdeka ladang merdeka adalah satu konsep pengurusan ladang tanaman padi. Kadar memulakan pada tahun 1991 dengan pembinaan ladang merdeka Mulung Lating seluas 115 hektar. Ini pilot project pada tahun 1991. Sejak daripada situ konsep ladang merdeka telah diperluaskan untuk merangkumi 16 buah ladang merdeka dengan keluasan 747 hektar dengan bilangan peserta seramai 2,988 orang. Ianya dibina melalui konsep penyatuan tanah di mana pengurusan adalah secara berpusat. Jadi pada asasnya kadar mengambil alih pengurusan tanam padi. Tapi pemanfaatnya ialah tuan tanah. Jadi kita tolong buat kerja untuk dia orang. Purata hasil per tan per hektar ialah 6.5 tan. Kita juga mensasarkan beberapa kawasan yang telah dikenal pasti di bawah projek NKEA, National Key Economic Areas untuk padi dalam kawasan kadar. Saya ingat tak begitu juga kita libat dengan projek mini estate padi. Mini estate padi kita ada 215 buah mini estate
dengan keluasan 12,913 hektar dengan peserta seramai 3,955 orang. Purata hasil ialah 4.65 tan per hektar. Ini bukan kita uruskan. Ya, mini estate ni diuruskan oleh pihak swasta. Dia dengan tuan-tuan tanah, sama ada dalam bentuk sama ataupun sewaan tanah. Jadi hasilnya 4.6. Jadi Ladang Merdeka kita yang uruskan purata ialah 6.5 tan per hektar. Dan kita mensasarkan seperti yang saya sebut tadi, pengeluaran padi campur yang kita punya di bawah projek Ladang Merdeka dengan mini estate dan juga dengan dari usaha tuan-tuan tanah yang menanam padi secara berkelompok atau bersendirian, ialah sebanyak 241,001 tan. 241,001 tan. Itu kita punya sasaran pada tahun ini. InsyaAllah, ini tahun 2020 dah. Jadi tahun 2021 ini ialah 250,000 tan. Itu sasaran kita. InsyaAllah. Saya mau terus pergi ke tentang Ladang Merdeka. Tadi saya sebut tentang hasilnya lebih banyak berbanding dengan sawah biasa bagi satu musim. Ladang Merdeka 6.5 tan per hektar, sawah biasa 4.6. Jadi kalau diterjemahkan kepada pendapatan dari segi dollars and cents, di bawah Ladang Merdeka 1 hektar menghasilkan RM10,140 satu musim, berbanding RM7,176 semusim bagi sawah kendalian pihak lain. Saya juga ingin sebut bahawa KADA sebagai satu agensi kerajaan untuk menggalakkan penghasilan yang bertambah padi, menyediakan pelbagai bantuan kepada pesawah, dan ini kita berikan dalam bentuk percuma dan ada juga dalam bentuk subsidi. Di antaranya ialah racun, perosak, upah bajak sawah, baja, pengagihan baja, insentif benih, subsidi harga padi dan lain-lain bentuk bantuan dari masa ke semasa setiap tahun. Selain daripada itu, kita juga menggalakkan wujudnya hubungan baik antara KADA dengan para petani dan hubungan antara petani sesama petani dengan menganjurkan beberapa program gotong royong dan juga latihan teknikal secara hands on di tempat yang terbabit. Itu gambar-gambarnya ada di situ, dan ini sikit banyak telah menghasilkan, selain daripada memperkuatkan silaturahmi, hubungan akrab antara petani, kita punya klien sebagai kumpulan yang penerima khidmat bakti kita dengan KADA, dan juga sekaligus apabila usaha itu dilaksanakan dengan tenang, dengan aman, dengan penuh komitmen,
dia telah mengakibatkan peningkatan hasil padi, tanaman padi pun menjadi, alhamdulillah. Ini semuanya usaha dalam bidang kuasa kita. Saya ingin juga sebut, selain daripada padi sebagai kegiatan utama kita, KADA juga terlibat dalam menghasilkan ataupun memupuk wujudnya ataupun adanya usahawan-usahawan menghasilkan makanan yang berasaskan bukan padi. Makanan-makanan yang tidak berasaskan padi seperti sayuran, buah-buahan, ternakan air dan seumpamanya itu ada di bawah kendalian KADA ini, namanya bahagian industri makanan. Sekarang ini namanya bahagian industri makanan dan asas tani. Kita setakat ini telah berjaya menghasilkan wujudnya usahawan seramai 1,405 orang yang terdiri daripada keluarga petani, pesawah dalam kawasan KADA yang menghasilkan pelbagai produk seperti yang tercatat di situ, dan ada beberapa yang sangat berjaya sehingga dia punya turnover ataupun hasil pendapatan setahun ya mencecah 1 juta ringgit. So alhamdulillah, dalam bidang selain daripada tanaman padi, juga kita terlibat untuk menggalakkan wujudnya usahawan dalam bidang pemrosesan makanan yang alhamdulillah telah menampakkan kejayaannya, walaupun masih banyak ruang untuk kita perbaiki. Kita juga berusaha untuk menggalakkan orang-orang muda untuk terlibat dalam bidang pertanian, terutamanya dalam bidang tanaman padi. Selain daripada bidang pengusahaan pengeluaran makanan bukan padi. Setakat ini kita ada 314 orang ini kira sebagai agropreneur muda dalam pelbagai bidang di bawah bimbingan KADA. Alhamdulillah, kita rasa ini sudah pasti tidak memadai, tetapi kita telah memulakan langkah yang baik. Cuma apa yang perlu kita buat ialah untuk meningkatkan lagi bilangan orang-orang muda dalam bidang pertanian, sama ada di peringkat pengeluarannya ataupun terlibat dalam peringkat pemrosesannya ataupun terlibat dalam bidang pemasarannya. So ini adalah work in progress dan juga work in the pipeline. Maknanya benda tu dalam perancangan untuk kita kembangkan. Selain pada itu, kita menganjurkan berbanyak kursus kepada petani muda ini dan juga usahawan ini, khusus bimbingan menghasilkan produk-produk makanan, dan juga kita menyediakan beberapa bantuan dalam bentuk peralatan kepada mereka seperti mesin pengisar, mesin pemotong, pembungkus, macam-macam lah yang terlibat dengan kegiatan pengeluaran makanan bukan padi. Satu
kerja satu tugas besar kadar dalam usaha untuk meningkatkan hasil padi ialah membekal air yang cukup. Kita tahu padi memerlukan bekalan air yang mencukupi. Jenis padi yang kita tanam ialah jenis padi basah ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil wet padi. Berbanding dengan padi huma ataupun padi bukit itu dry padi. Oleh kerana kita menggunakan jenis padi basah ini, padi basah, maka kita perlu air yang mencukupi. Tambahan pula, air bukan saja untuk padi, dia menjadi sumber kepada kehidupan makhluk yang hidup. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya sepotong ayat menyebut waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, dan kami jadikan segala sesuatu itu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman. Jadi untuk padi sangat-sangat diperlukan air. Bagaimana kita mengusahakan bekalan air yang cukup? Kita pertamanya sumber air. Sumber air utama kita adalah daripada Sungai Kelantan. Tempat utama untuk kita mengambil air dengan cara mempampkan air daripada sungai ialah di Kemubu. Satu tempat nama Kemubu, tidak jauh daripada Kota Baru, dan kebetulan pula Kemubu itu memberi nama kepada kadar Kemubu Agricultural Development Authority. Dan air ini disalurkan ke tanah sawah melalui berbagai bentuk tali air, besar, kecil, semuanya ada. Kalau jumlah panjangnya tali air di dalam kawasan Kadar, kalau kita sambung semuanya, ianya boleh menghubungi Perlis dengan Johor Bahru. Itu 1,000 lebih kilometer. Ini jumlah panjangnya tali air dalam kawasan Kadar. Tapi masalah pula, air Sungai Kelantan ni tidak selalunya penuh. Ada masa-masanya di musim kemarau terutamanya, bulan 4, bulan 5, bulan 3 lagi dah mula, air surut. Jadi kita tak boleh nak pump secukupnya air daripada Sungai Kelantan. So kita nak fikir bagaimana untuk mendapatkan sumber ganti ataupun alternatif. Satu daripada yang kita sedang buat, walaupun tidak selesai juga masalah, tapi rupanya meringankan, ialah dengan mendapat air daripada bawah tanah dengan mengadakan apa kita panggil tube well. Dan ini sedang kita lakukan, dan jadi dengan juga berkat doa para petani kepada Allah SWT supaya kemarau tidak panjang, hujan turun secukupnya. Jadi alhamdulillah pada tahun 2020 kita tak ada masalah air. Dalam tahun 2021 ni setakat ini alhamdulillah. Jadi ikhtiar manusia bantu daripada langit dengan cara kita berdoa kepada Allah SWT, maka alhamdulillah setakat ini kita masih boleh bertahan membekal air kepada para petani secukupnya. Namun begitu, seperti saya sebut tadi, kita sedang berusaha untuk mencari sumber air pilihan gantian, tidak mengharapkan sesuatu kepada Sungai Kelantan. So ada beberapa sungai yang mengalir di sekitar kawasan tanaman padi yang dulunya tidak dimanfaatkan
ataupun sungai itu dah pecah, dah rosak tebing dia, sudah tak jadi sungai lagi, ataupun akibatnya banjir besar dia telah mengalih aliran sungai tersebut. Jadi ini semua menjadi perhatian kita dalam mengenali sumber air. Alhamdulillah ada satu dua yang telah kita perbaiki. Misalnya satu tempat di dalam kawasan Pasir Putih, sungai yang dulunya pernah memberi sungai apa ya, Bukit Kuang ya, dekat dengan kawasan Selising ya. Dulunya kawasan ini membekalkan air untuk beberapa ratus hektar tanah sawah sekitarnya. Kemudian sungai ini pecah, dah air tak boleh dibekalkan lagi. Tapi alhamdulillah awal tahun ini kita telah baiki, pulihkan balik sungai ini, pulihkan balik tebing dia, dan sekarang sudah mula mengalirkan air ke tanah yang dulunya tidak dapat cukup air. Sekarang ni dah ada air, dan insya-Allah para petani bermula untuk tanam padi pada musim ini. Alhamdulillah. Selain daripada itu, kita juga terlibat dengan program kesejahteraan insan. Saya sebut tadi bagaimana hubungan kadar dengan para petani dapat kita tingkatkan dengan melalui berbagai program. Di antaranya adalah program CSR, Corporate Social Responsibility, tanggungjawab sosial syarikat. Dan di situ ada beberapa gambar tuan-tuan dan puan-puan yang terhormat boleh lihat macam-macam program yang kita laksanakan dalam setahun yang lalu dan juga pada tahun ini, walaupun dalam keadaan kita berdepan dengan ancaman COVID, tapi kita mengambil maklum tentang SOP ya. Jadi dalam pada itu ianya tidak menghalang kadar untuk terus memberi khidmat kepada masyarakat petani khususnya. Jadi kita program untuk mendidik dan juga meningkatkan ilmu dan kefahaman agama, amalannya, bagi memperkayakan nilai-nilai murni dalam agama kita. Itu kita buat dari masa ke masa. Alhamdulillah, sama ada melalui maya ataupun ada juga secara terpilih melalui pertemuan secara fizikal. Jadi itulah secara ringkas apa yang telah dan sedang kita buat, dan insya-Allah ada saya sebut situ satu dua yang kita fikirkan bagaimana nak tingkatkan lagi khidmat kadar kepada masyarakat petani. Jadi saya ingin juga nak sebut di sini bahawa projek kerajaan untuk membantu petani dengan membelanja ratusan juta satu tahun. Kalau dikira daripada awal sampai sekarang ini dah hampir 1,000 juta. Saya kira sangat berbaloi. Mudah bantuan ini tidak menjadi suatu yang sia-sia. Kalau itu kita ambil contoh jumlah tahun setahun ya, kerajaan belanja pada tahun lepas sebanyak 1
110.172 juta. 110 juta lah tahun lepas. Ini yang kerajaan bagi bantuan dalam pelbagai bentuk kepada para petani. Dan hasil daripada bantuan tersebut ialah jualan padi menghasilkan pada para petani sebanyak 266.888 juta. Ada maknanya kalau dari segi bisnes lah, orang tengok saya sikit sebanyak terlibat dalam ini, jadi melihat terlibat dalam bisnes yang lepas-lepas pengalaman, saya kecenderungan untuk menilai keboleh laksanaan projek KADA ini, feasibility projek KADA dari segi kerajaannya telah menghasilkan keuntungan sebanyak 156.71 juta. Tapi keuntungan ini bukan KADA dapat, ini para petani yang dapat. Tapi tak apa, kerajaan bagi bantuan sebanyak 100, hasilnya dapat 200 lebih. So ini kita kira feasible, alhamdulillah. So itulah secara ringkas tentang peranan dan juga kerja buat KADA dalam meningkatkan hasil padi dan juga meningkatkan pendapatan para petani dalam kawasan KADA. Sekian, kalau ada apa-apa pertanyaan, insyaAllah saya akan cuba beri jawapannya. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur memberi kesempatan kepada kita. Aku qawli hadza wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebentar tadi kita telah dengar bagaimana peranan KADA, maksudnya KADA bukan sahaja berperanan kepada golongan petani tetapi juga kepada masyarakat sekitar yang bukan golongan petani pun. Jadi alhamdulillah pencerahan tersebut mungkin mendapat kefahaman yang lebih lah kepada masyarakat. Dan juga daripada tayangan tadi kita juga nampak bahawa KADA telah berperanan bukan sahaja di musim-musim biasa tetapi di waktu pandemik COVID pun KADA berperanan juga untuk kesejahteraan insan khususnya kepada golongan petani. Baik Datuk, ada soalan di sini yang ditujukan. Dia kata kalau Kedah masyhur dengan nama Jelapang Padi dan Kelantan setakat ini masyhur dengan nama Serambi Mekah. Jadi bolehkah Kelantan ini dijadikan juga sebagai ataupun difamouskan juga, dimasyhurkan juga dengan nama Jelapang Padi 2? Okey, mungkin ada sasarannya ataupun ada tujuan, ada target ke dari pihak KADA sendiri. Silakan Datuk. Terima kasih kepada saudara-saudari yang bertanya. Memang menjadi objektif kita yang agak utama untuk menjadikan kawasan KADA sebagai jelapang padi untuk negara. Jelapang padi 2 lah, nak lawan Kedah tak boleh lah pasal kawasan dia 10 kali lebih besar daripada kawasan KADA. Tetapi kita ada beberapa kekangan ya. Yang utamanya pasal saiz tanah kita tidaklah begitu besar. Jadi untuk mengatasi hal itu, kita sedang berbincang dengan kerajaan negeri untuk menambah kawasan. Paling tidak pun untuk dapatkan balik kawasan yang kita telah hilang dulu. Yang 10,000 hektar hilang, kita sekurang-kurangnya dapat balik kawasan itu. Dan kita telah buat cadangan kalau misalnya kerajaan pusat dan kerajaan negeri bersetuju, kita insya-Allah akan dapat lebih daripada itu. Kita punya sasaran sekarang ni ialah 46,000 hektar. Jadi kalau 46,000 hektar itu ialah sekali ganda dengan kawasan yang ada sekarang, maka dengan ambil kira tahap pengeluaran padi
ia juga akan berganda, sekali ganda. Itu jika tanaman padi hasilnya pada tahap yang ada sekarang. Kita masih dan sedang berikhtiar untuk mencari benih yang baik dan menyediakan tanah yang lebih baik dari segi profil tanah itu untuk meningkatkan output padi. Tuan-tuan dan puan sebut tadi bahawa kalau yang kadar buat kita dapat 6.5 tan per hektar. Kalau orang lain buat dia hanya dapat 4.5 tan per hektar. So kita ada masih banyak ruang untuk tingkatkan pengeluaran kita selain daripada usaha untuk membesarkan kawasan, juga kita tingkatkan usaha untuk mencari benih yang berkualiti, high yield punya benih. Ini kita bekerjasama erat dengan Mardi dan juga dengan beberapa universiti dan juga pihak swasta yang datang membuat cadangan untuk bersama dalam menghasilkan padi yang berkualiti tinggi. Ini semuanya work in progress, ya. Maknanya usaha yang sedang dalam pelaksanaan. Saya memang itulah hasrat kita semuanya di Kedah ini untuk menjadikan kawasan Kedah, Kelantan sebagai jelapang padi untuk negara. Jelapang padi nombor 2 pun tak apalah. Kita sekarang ni sedang hasil padi kita untuk Kelantan dah lebih lah, tak ada masalah. Tapi untuk negara kita hanya dapat contribute sekitar 10% saja kepada keperluan padi negara. Hanya 10% setakat ini. So kita nak increase itu. Itulah yang saya sebut tadi, langkah-langkah yang sedang kita usahakan ke arah membesarkan kawasan dan meningkatkan tanaman, meningkatkan hasil pengeluaran padi. Terima kasih kepada yang bertanya. Ya, Datuk. Ada satu lagi ya, mungkin ini soalan akhir lah, ada beberapa tapi disebabkan masa mungkin ini soalan terakhir lah untuk Datuk ya. Ada soalan daripada penonton ini, dia tanya apakah peranan Kedah ataupun bagaimana Kedah laksanakan untuk menarik minat remaja-remaja ataupun golongan muda lah untuk minat ataupun menjadikan tanaman padi ini sebagai profession mereka. Okey Datuk, silakan. Ya, terima kasih. Soalan itu memang soalan yang saya dah jangka akan ditanya ya. Kita pun menjadikan ini sebagai sebahagian daripada usaha kita, seperti mana saya sebut tadi, untuk menarik seberapa ramai yang mungkin golongan muda untuk mengambil alih daripada orang-orang tua dalam usaha tanam padi. Orang muda saya perhatikan ada dua yang boleh menggalakkan penglibatan mereka dalam tanaman padi. Pertamanya ialah sama ada ia berbaloi atau tidak dari segi hasil. Hasil itu maksudnya dari segi pendapatan. Kalau misalnya dia terlibat dalam tanaman padi dan dia dapat pendapatan yang lumayan, dapat buat rumah, dapat beli kereta, dapat saya percaya ini adalah satu daripada tarikan. Dan ini terbukti mereka yang terlibat sekarang ni, yang saya sebut dalam kertas tadi, dalam sekitar 400 orang lebih itu, mereka berjaya dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua ialah penglibatan teknologi. Teknologi dalam pertanian, daripada jentera pembajaknya kepada alat untuk meracuni musuh-musuh padi dan juga untuk membaca. Sekarang ini penggunaan drone sebagai satu daripada alat
untuk membajak dan juga untuk meracun sedang merata digunakan. Dan yang mengendalikan drone ini ialah orang muda. Saya sendiri sudah jumpa mereka dan mereka ada sebahagian besar juga atau ramai juga daripada mereka ini yang berkelulusan sama ada di college, dari college ataupun dari universiti. Dan mereka senang, mereka suka ni. Walaupun duduk di tengah padang. Jadi mereka pada peringkat awalnya seperti mana yang orang muda yang lain nak cari kerja dalam aircon segala macam, tapi oleh kerana peluang kerja tu agak sempit sekarang, so mereka terlibat dalam hal ini dan sekarang ini mereka tak mau keluar daripada pelibatan dalam bidang tanaman padi menggunakan gadget seperti drone dan sebagainya. Dan untuk sementara ini, untuk pengetahuan semua, drone harganya di antara 40,000 hingga 70-80,000. Itu harga drone satu unit. Dan tidak ada bank yang bersedia untuk finance drone. Tidak macam kita nak beli motosikal ataupun kereta. Boleh pinjam duit bank. Nak beli drone tak boleh pinjam, bank tak bagi sebab dia takut nanti insurans pun tak nak ambil juga nak cover drone ni. Artinya kita kena cari duit sendiri. Now, yang muda-muda ni, ibu bapa dia pun bagus membantu. Mereka kumpul duit dan beli drone. Dan kita pun ada, kadang pun ada drone untuk kita gunakan, ada yang kita bantu dari segi kita guna untuk ladang merdeka kita. Dan selain daripada itu kita juga bagi sewa kepada pengusaha individu ini. Dan mereka dapat cari duit, beli drone, kemudian menggunakan drone untuk ambil upah, meracun dan membaja sawah. Dan oleh kerana drone, dia ke atas, dan drone sekarang ni yang canggih ini, kita boleh tetapkan kawasan-kawasan untuk dia pergi dengan remote control daripada jauh. 200 meter, 300 meter. Maka itu kawasan di tengah-tengah bendang pun dapat ditabur dengan baja. So kita tengok ladang itu semuanya serata je hijau. Kalau menggunakan tenaga manusia, kita akan dapat lihat kawasan tanah di tengah-tengah jadi ada macam lompang. Tepi hijau. Tengah dia dia macam kepala saya, rambut ni. Dia tengah tu tak ada. Tepi je yang ada Sebab orang manusia kan dia tak nak pergi di tengah-tengah tu. Dia ada tabur tu tepi ni je. So alhamdulillah dengan penggunaan drone yang meningkat sekarang ini di Kelantan ini, saya rasa ini di antara faktor yang contribute kepada peningkatan hasil padi kita, insyaAllah. So itu saya ingat dua perkara yang sedang kita galakkan untuk lebih ramai lagi orang muda terlibat dalam bidang pertanian, khususnya dalam bidang tanaman padi. Okey, terima kasih Datuk. Huraian, terima kasih sekali lagi. Huraian yang panjang lebar. Maksudnya memang ada usaha dan tindakan daripada kadar sendiri untuk golongan-golongan muda. Jadi pendengar-pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mohon kita war-warkan kepada golongan muda kita, anak-anak muda kita, saudara mara kita yang muda yang tidak ada, orang kata tidak ada kerja lah, ataupun yang tidak mahu keluar daripada negeri Kelantan, boleh usahakan tanaman padi ini di mana-mana tempat lah, ataupun dengan kata lain kalau rasa buntu sangat boleh pergi rujuk terus kepada pejabat kadar untuk mendapatkan maklumat lanjut lah. Okay, itu adalah satu langkah yang sangat baik. Baik, terima kasih sekali lagi majlis mengucapkan syukran jazilan kepada Datuk atas penerangan tentang kadar, dan kita mengharapkan semoga kadar terus berdiri untuk mensejahterakan insan melalui penanaman padi dan juga hasil-hasil makanan yang lain.
Saya akhirilah dengan serangkap pantun. Pak Tani menuai padi, rehat sekejap minum kopi. Peranan kadar tidak terperi, semoga kekal teguh berdiri. Disusun rapi 10 jari, tiba masanya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serah kembali kepada juru acara. Sejambak kasih penghargaan kepada yang berbahagia Datuk Kamarudin bin Muhammad Noor, Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu atau KADA, atas kesudian yang berbahagia Datuk sebagai pembentang utama pada petang ini. Jua kalungan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Hajah Azizah binti Husin, Ketua Sektor Hubungan Luar Antarabangsa IPG Kampus Sultan Mizan sebagai moderator slot pembentangan utama pada petang nan permai ini. Keizahan Wacana Ilmu SKIK 21 ditertibkan dengan acara slot pembentangan resolusi seminar oleh Yang Berusaha Dr. Andas Haji Ahmad Yani bin Muhammad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan, Pemangku Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kota Baru. Mohon persila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan pengacara majlis, berikut saya akan membacakan resolusi seminar kebangsaan menelusuri isu kontemporari dalam pendidikan dan kesejahteraan insan SKIK 21 Majlis Dakwah Negara Negeri Kelantan. Resolusi pertama, Kementerian Komunikasi dan Multimedia disarankan memperkasakan pusat internet keluarga Malaysia agar dapat memberikan perkhidmatan PDPR kepada pelajar-pelajar berkeperluan di bandar dan luar bandar dengan memperuntukkan sejumlah dana bagi menyediakan capaian internet secara percuma kepada semua pelajar. Resolusi 2, kerjasama yang menyeluruh oleh semua pihak berkuasa negeri dan persekutuan, badan-badan politik, NGO dan semua pihak perlu digembelingkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menyelaraskan usaha ke arah menjayakan agenda pendidikan berimpak tinggi demi membentuk insan sejahtera yang lebih berilmu, berkemahiran dan harmoni dalam masyarakat. Resolusi 3, Kementerian Pendidikan Malaysia disarankan memperkasakan platform e-learning agar lebih meluas supaya dapat memberikan pendidikan yang lebih menyeluruh kepada pelajar. Resolusi keempat, mencadangkan Majlis Agama Islam Negeri sebagai salah satu agensi yang memberikan pendidikan umum kepada masyarakat formal dan tidak formal agar dapat memberikan bimbingan tentang hidup beragama yang boleh membawa kesejahteraan dunia dan akhirat. Resolusi 5, pengembelingan kesedaran massa perlu digerakkan
melalui program penerangan khususnya tentang pendidikan, ekonomi, agama, kesihatan dan kekeluargaan bagi tujuan menyedarkan masyarakat tentang keperluan menjaga kesejahteraan insan secara menyeluruh. Resolusi ke-6, Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memastikan kepimpinan sekolah responsif terhadap konteks memberikan kepercayaan dan menghargai kerja guru yang dilihat satu pendekatan yang efektif bagi menjamin kelestarian komitmen guru walaupun menghadapi suasana dunia, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity ataupun VUCA dalam pendidikan. Resolusi ke-7, pihak kerajaan persekutuan dan negeri disarankan memperuntukkan sejumlah dana jangka pendek dan jangka panjang dalam bentuk geran penyelidikan bagi kajian pendidikan masyarakat yang komprehensif kepada institusi pengajian tinggi IPT sebagai asas penyediaan blueprint untuk mentransformasikan pendidikan sedia ada kepada masyarakat. Resolusi ke-8, pihak kerajaan negeri perlu melakukan reformasi terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan ataupun YIK agar sukatan pelajaran berasaskan realiti semasa, problem based learning. Resolusi ke-9, pihak kerajaan negeri menyediakan satu kursus yang komprehensif kepada guru-guru pondok agar dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di pondok serta mempertimbangkan Technical Vocational Education and Training TVET serta kursus keusahawanan di sekolah-sekolah pondok. Resolusi ke-10, ke-9 mewujudkan dana mu'alaf berpusat di peringkat kebangsaan yang diselaraskan oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji ataupun Jauhar melalui sumbangan zakat, hibah, sedekah dan wakaf bagi membiayai pendidikan mu'alaf dari sudut infrastruktur, allowance tenaga pengajar, bahan keperluan pembelajaran dan pengajaran PDP serta beasiswa untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Resolusi ke-10, tindakan susulan terhadap pelajar-pelajar yang tercicir PDPR agar mereka tidak ketinggalan kerana ketiadaan peranti dan internet, peranan pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta PIBKS untuk mengatasi masalah ini dengan mengambil langkah proaktif bagi mencapai 100% penglibatan pelajar dalam PDPR. Resolusi ke-11, memohon kerajaan persekutuan menyediakan peruntukan bagi pembangunan infrastruktur dan pemerkasaan infrastruktur untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran PDP kepada pelajar, terutamanya kepada pelajar berkeperluan sama ada di luar bandar atau pinggir bandar. Resolusi ke-12, bagi tujuan memastikan masa depan pendidikan yang lebih terjamin kepada generasi muda, maka semua agensi kerajaan, badan-badan bukan kerajaan dan seluruh ahli masyarakat memastikan agenda pembangunan pendidikan diberi keutamaan dalam perancangan dan pelaksanaan dasar negara. Resolusi ke-13, meletakkan semula kedudukan pendidikan supaya berharmoni dengan dasar pendidikan negara untuk menzahirkan tanggungjawab sosial dalam memastikan kesejahteraan insan dan membangunkan pendidikan yang seimbang dan menyeluruh di peringkat tempatan dan antarabangsa. Resolusi ke-14, bagi memastikan kesejahteraan insan, langkah perubahan dan pemulihan pasca pandemik termasuklah memohon bantuan melalui kaunseling profesional, mengikuti program-program untuk mendalami ilmu agama, membina hubungan kepercayaan, penegasan dan penerimaan selari dengan kerangka undang-undang sedia ada
yang juga wajar diubah oleh pihak berkuasa negeri dan persekutuan bagi memenuhi keperluan masyarakat secara menyeluruh. Itulah saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sejambak kasih penghargaan kepada yang berusaha, Dr. Andes Haji Ahmad Yani bin Muhammad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan, Pemangku Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Baru Kelantan sebagai pembentang resolusi seminar sebentar tadi. Majlis perasmian bermula. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Emas tempawan buatmu putri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah, kata Alwan. Keizahan majlis diteruskan dengan mempersilakan yang berbahagia Datuk Abdul Halim bin Hamad, Pesuruhjaya Majlis Dakwah Negara MDN Kelantan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala takzimnya, mohon persila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Puan Noh, Pengerusi Majlis. Yang saya hormati Datuk-Datuk, Profesor dan semua ahli-ahli jawatankuasa yang mengendalikan program pada pagi ini. Setinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan seminar kita yang berlangsung secara online 2 hari
bermula semalam dan berakhir pada hari ini. Saya ingin rakamkan penghargaan dan terima kasih khusus kepada Yang Amat Berhormat Datuk Tentara Kanan Menteri Besar Negeri Kelantan yang akan membuat perasmian dan penutup secara resmi selepas ini, dan kita berdoa moga Datuk berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dapat terus memimpin negeri Kelantan dan mencapai kebahagiaan. Terima kasih juga kepada Timbalan Yang di-Pertua bersama Hadirin maya yang dihormati, kita menghadapi masalah teknikal, harap bersabar. Kita sedang menunggu talian Datuk. Sedikit info berkaitan dengan Majlis Dakwah Negara. Saya isi slot ini sekejap. Majlis Dakwah Negara merupakan satu wadah umat Islam yang merentasi fahaman mazhab, pegangan politik, disiplin ilmu, rupa bangsa, profesion atau apa sahaja yang membezakan seseorang Muslim dengan yang lain secara artifisial. Majlis Dakwah Negara juga berstatus badan bukan kerajaan atau NGO. Misi utama Majlis Dakwah Negara adalah untuk membantu memperteguh ummah dalam apa sahaja bidang dalam negara kita, sama ada dalam bidang sosial, ekonomi atau politik tanpa berpihak. Justru itu Majlis Dakwah Negara juga akan mengangkat agenda perpaduan ummah sebagai agenda nasional dan mengharapkan ianya disambut dan disantuni bersama oleh semua pihak. Sambil menunggu Datuk, Datuk dah bersedia? Datuk dah bersedia? Okey. Teruskan Datuk. Teruskan Datuk. Halo? Ya, teruskan Datuk. Sila teruskan. Ya, Datuk, sila teruskan. Okey. Kita start semula. Ya, mula dari awal. Saya merakamkan penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Kelantan, Datuk Menteri Kanan Ustaz Ahmad Yaakob yang telah sudi untuk merasmikan program kita dan juga menjayakan program kita ini. Saya juga rakamkan penghargaan terima kasih kepada Datuk Dr. Fadli, Ahli MMK, Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi, Profesor Datuk Zainai, Datuk Dr. Awan Serian, Datuk Kamarudin dan beberapa tokoh-tokoh ke awal sehingga program ini dapat berjalan dengan sempurna. Masuk ke? Masuk. Dengar.
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melahirkan penghargaan saya yang tidak terhingga kepada tenaga pegawai-pegawai daripada PPD Kota Baru, khususnya Jabatan Pendidikan AMNY yang telah memberi kerjasama dan menguruskan hal-hal berkaitan dengan teknikal dan dapat menjayakan program ini dengan jayanya. Tanpa usaha yang berkesan dan bertembus lumus daripada pegawai-pegawai ini, tidak mungkin program ini dapat dilaksanakan. Saya dapati bidang pendidikan ini agak luas, dan daripada ceramah-ceramah yang saya dengar dan daripada pandangan-pandangan yang diberikan oleh pakar-pakar, profesor dan sarjana yang menyertai program ini, kita nampak bahawa memang banyak perkara yang boleh kita usahakan bersama dan kita perlu sampaikan kepada pihak berkenaan agar kita dapat membentuk suatu keadaan yang lebih baik pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, usaha kita ini adalah usaha yang kita cuba lakukan secakap yang kita mampu dan terpulanglah kepada pihak kerajaan, sama ada pihak berkuasa negeri ataupun Kementerian Pendidikan ataupun kerajaan persekutuan untuk menilai dan memastikan ianya sesuai dengan dasar dan rancangan yang telah ditentukan oleh kerajaan. Seminar kita ini telah merumuskan sebanyak 14 resolusi dan terdapat resolusi yang agak penting yang mungkin boleh menjadi panduan kepada pihak kerajaan. Saya tertarik dengan usaha yang kita dapat gambarkan dan kita memberi pandangan dari sudut melihat kepada keadaan pelajar-pelajar yang sedang menuntut pada hari ini, yang sedang belajar pada hari ini. Mungkin kita perlu beri perhatian kepada keadaan sebahagian pada pelajar-pelajar ini yang terlibat dengan pembelajaran secara sekarang, di mana kita musim COVID-19 ini, di mana keadaan mereka agak tidak seperti yang diharapkan oleh semua pihak berkenaan. Sebahagian daripada mereka tidak mempunyai peralatan komputer dan sebahagian daripada mereka berada di tempat yang tidak ada talian internet. Keadaan ini agak serius dan sebahagian besar daripada pelajar-pelajar ini yang langsung tidak dapat yang tidak belajar, yang tertinggal terus, dan ianya akan memberi bahaya yang agak besar kepada masa depan pelajar-pelajar ini pada masa akan datang. Jadi untuk itu perlulah perkara ini diberi perhatian dan kita merancang dalam resolusi kita supaya pihak kerajaan dapat mencari jalan melalui kementerian yang berkenaan agar kemudahan internet di pusat komputer di luar bandar seperti yang dah ada sekarang ini perlu ditambah baik, perlu dibuat dengan cara yang lebih tersusun dan berkesan, dan kemudahan-kemudahan internet ini dapat dinikmati oleh penduduk-penduduk luar bandar, khususnya pelajar-pelajar yang semakin hari semakin berada dalam keadaan tertinggal pada waktu ini. Kerajaan juga perlu mencari jalan agar peruntukan disediakan supaya kemudahan untuk menggunakan internet ini secara percuma diberikan kepada pelajar-pelajar, sama ada pelajar yang berada di luar bandar ataupun pelajar yang berada di bandar yang agak miskin, yang tertinggal dalam arus perkembangan semasa pada hari ini. Kita juga melihat kepada keadaan masa depan negara kita, di mana usaha yang berkesan perlu dibuat agar negara kita ini dapat dibentuk dengan acuan yang lebih baik dan lebih teratur pada masa yang akan datang. Barangkali kita kena sedar bahawa kita berada dalam suasana yang pada hari ini semakin banyak idea-idea yang dikeluarkan yang barangkali sedikit sebanyak menjejaskan keadaan masa depan rakyat negara kita pada yang sedang dirancang untuk dibentuk pada hari ini. Sistem pendidikan yang ada barangkali sama ada pendidikan yang dibuat secara formal di pusat-pusat pengajian ataupun di sekolah-sekolah agama ataupun di pondok-pondok, perlu dicari suatu bentuk perancangan yang sesuai agar
pembelajaran agama dengan pembelajaran perkara-perkara lain pada masa akan datang ini perlu diselaraskan agar kita dapat melahirkan generasi akan datang adalah generasi yang sesuai dengan perkembangan semasa dari segi ilmunya dan juga mereka ini tebal dengan ilmu-ilmu agamanya. Dengan itu akan lahirlah satu masyarakat yang sesuai yang dapat menjaga masa depan negara kita. Dan dengan matlamat sedemikianlah Majlis Dakwah Negara merancang untuk mengadakan seminar ini dan moga-moga 14 resolusi yang kita sediakan ini dapat diketengahkan dan dapat diteliti balik oleh pihak berkenaan dan melaksanakannya mana-mana yang sesuai dengan pandangan dan dasar kerajaan. Saya dapati idea-idea yang diberikan oleh tokoh-tokoh pendidik terutama Datuk Dr. Awan Sirian, Dr. Fadli dan profesor-profesor daripada universiti, khususnya Profesor Datuk Dr. Mahmud Zudi, Majlis Dakwah Negara Fungsi Pusat, memang agak bernilai dan boleh diteliti balik dalam bentuk yang lebih mendalam supaya kita dapat kemukakan dan diteliti oleh pihak berkenaan dan ianya dilaksanakan demi kepentingan bangsa kita, agama kita pada masa-masa yang akan datang. Kita mahu melihat bangsa kita akan selamat, kita mahu melihat negara kita akan selamat. Tetapi kalau generasi kita sekarang tidak berusaha untuk melaksanakan sesuatu dan mengemukakan sesuatu kepada pihak berkenaan, kemungkinan akan ada perkara-perkara yang tertinggal dan masyarakat kita akan menghadapi masalah pada masa-masa akan datang. Dengan hasrat untuk melihat keadaan yang lebih baik pada masa akan datang kepada rakyat negara kita, maka seminar ini terus diadakan dan kita berharap resolusi ini dapat dikumpul dan disediakan dan kita kemukakan pada pihak kerajaan. Sekali lagi saya ucap terima kasih banyak kepada pegawai-pegawai daripada PPD Kota Baru, khususnya pegawai pendidikan daerah Kota Baru bersama pegawai-pegawainya, khususnya unit teknikalnya yang dapat merancang dan mengendalikan program ini walaupun dalam keadaan kita menghadapi COVID-19 ini. Dan keadaan di Kelantan masih lagi tidak begitu baik. Wabak ini masih lagi aktif. Suasana beberapa tempat di kampung masih lagi ada dalam keadaan yang dikawal. Walau bagaimanapun, kita berusaha sekadar yang kita mampu dengan menjaga SOP-nya, dengan buat sesuatu, dengan mementingkan kepada keadaan kesihatan kita dan kita berharap ianya mendapat keadaan-keadaan yang lebih baik pada masa akan datang. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT, moga-moga wabak ini akan dapat dikurangkan dan kita akan dapat hidup secara biasa walaupun dalam bentuk cara baru, tetapi kita dapat meneruskan kehidupan kita dan kita selamat dalam menghadapi masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih banyak Datuk, terima kasih banyak Profesor, Doktor dan tuan-tuan sekalian. Moga-moga kita akan jumpa lagi dalam program-program yang akan datang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekuntum kasih penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Abdul Halim bin Hamad, Pesuruhjaya Majlis Dakwah Negara MDN Kelantan atas kesudian menyampaikan ucapan alu-aluan sebentar tadi. Jangan tertawan alpa duniawi, hanya indah serupa mimpi. Duhai pahlawan kesatria pertiwi, hulurkan madah kata perasmi. Dengan penuh takzim, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan, Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan untuk menzahirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Yang bermaksud segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada nabinya Alkitab, iaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan seksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 2. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang berhormat Datuk Muhammad Fadli bin Datuk Haji Hassan, pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Ummah, Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sains dan Teknologi. Yang berbahagia Datuk Abdul Halim bin Hamid Pasuruhjaya, Majlis Dakwah Negara Negeri Kelantan. Yang berbahagia Profesor-Profesor, Ketua-Ketua Jabatan, Wakil-Wakil Universiti, seterusnya para peserta yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas limpah kurnia dan rahmatnya kita dapat menjayakan program seminar menelusuri isu kontemporari dalam pendidikan dan kesejahteraan insan pada kali ini. Sabas dan tahniah saya ucapkan kepada Majlis Dakwah Negara Negeri Kelantan dan rakan-rakan strategik yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan program yang amat baik ini. Hadirin hadirat sekalian, proses untuk melahirkan generasi yang bertakwa, berilmu dan berakhlak bukan suatu perkara yang mudah. Ia memerlukan perancangan dan sistem yang rapi. Penganjuran seminar ini adalah merupakan suatu usaha yang sangat bertepatan dengan dasar membangun bersama Islam setelah dia diasaskan 3 dekad yang lalu. Hari ini kita dapat lihat penyakit ataupun kegemaran, tren berbicara tanpa ilmu merebak di dalam masyarakat di seluruh negara. Kita sedang dilanda krisis rohani yang sangat meruncing. Hadirin hadirat sekalian, saya mendoakan segala pengisian seminar hari ini akan memberi manfaat yang semaksimal kepada semua pihak yang berkepentingan. Berkat kerjasama daripada pakar-pakar pendidikan, saya percaya semua pandangan, taranan dan resolusi akan diterjemahkan di dalam pelaksanaan polisi dan dasar pendidikan kita pada hari ini. Terutama perancangan dalam seminar ini berasaskan bimbingan wahyu dan waqi' yang berlaku dalam pendidikan semasa. Semestinya saya berpendapat kita hari ini akan memperolehi
mulahazah untuk kesejahteraan umat kita akan datang. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan perempuan hadirin sekalian, bagaimana peranan dan daya usaha yang dilakukan oleh cendekiawan dan saintis Islam dari abad yang ke-10. Mereka penuh berdisiplin, mempunyai keilmuan dan berjaya menemui asas-asas sains dan teknologi waktu itu. Tetapi mereka mempunyai peribadi yang baik dan mereka juga menjadikan ilmu dan penemuan mereka ini untuk kesejahteraan umat dengan penuh keikhlasan. Dan mereka pula kita lihat dalam cendekiawan kita ini sentiasa berdoa. Contohnya Allahumma ja'alna ataupun Allahumma ja'alni min ibadika salihin. Jadi mereka tidak pisahkan walaupun mereka menemui ilmu teknologi, ilmu sains, asasnya seperti kita kata pada abad yang ke-10 seperti Ibn Haytham ataupun Ibn Sina, Ibn Al-Khwarizmi, seperti Al-Khwarizmi dan juga lain-lain. Cendekiawan kita waktu itu menjumpai asas-asas ilmu sains dan teknologi. Apa yang berlaku seperti sekarang industri 4.0 katakan, yang telah didahului oleh industri 1.0, 2.0, 3.0 tidak akan wujud ataupun hingga 4.0 ini tanpa penemuan oleh cendekiawan kita. Oleh itu saya sangat berhasrat melalui seminar ini kita dapat membuat penemuan-penemuan yang akan membantu supaya cerdik pandai kita dapat menyelesaikan masalah temporary yang ada hari ini, yang berhadapan hari ini, kembali dengan suatu ilmu yang berhikmah dan mempunyai penuh akhlak mulia dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur daripada Majlis Dakwah Negara, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Baru, Majlis Agama Islam Kelantan, Dewan Bahasa dan Pustaka, UMK dan UM, dan kesemua rakan strategik atas kerjasama dalam menjayakan seminar ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan program seminar menelusuri isu kontemporari dalam pendidikan dan kesejahteraan insan 2021. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambangan kasih penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan, atas titipan amanah dan ucapan perasmian Seminar Kebangsaan menelusuri isu kontemporari dalam pendidikan dan kesejahteraan insan sebentar tadi.
Bahkan pihak penganjur dan seisi rakan kerjasama seminar SKIK 21 amat berbesar hati atas kesudian Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob Menteri Besar Kelantan meluangkan masa dalam seminar pada hari ini. Di penghujung bicara, diharapkan agar wacana ilmu SKIK 21 telah dapat berjaya menjadi ruang wacana ilmiah dalam pelbagai bidang melalui perkongsian oleh para penyelidik, ahli-ahli akademik dan wakil-wakil jabatan atau agensi kemasyarakatan berkaitan isu kontemporari. SKIK 21 juga diharapkan berupaya menyediakan ruang untuk bertukar-tukar pandangan dan pemikiran idea-idea praktikal daripada pelbagai pihak dalam usaha membangunkan agama, bangsa dan negara. Hadirin maya nan mulia, bagi mengakhiri kalam dan menutup bicara, sekalungan penghargaan sekali lagi diutuskan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan seminar kebangsaan menelusuri isu kontemporari dalam pendidikan dan kesejahteraan insan yang setia hingga ke titik penghujung bicara maya kita pada kali ini. Sisir pelepah meraut lidi, menganyam daun atap jerami, yang indah yang berseri bawalah pergi, yang cacat yang keji rahsiakanlah di hati. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati, salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Bersama kita doakan agar ukhuwah yang membibit, pengetahuan yang merimbun, pengalaman yang meredup di sini akan mekar berkebajikan di dunia dan bugar berpahala di syurga dan kekal abadi. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri seminar SKIK 21 selama 2 hari dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kifarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis bersurai.